Tapi sekarang ini kita nak kembali kepada topik kita, iaitu kecantikan fizikal. Dan sebut pasal kecantikan, saya percaya ramai di antara anda semua yang ada di rumah sentiasa akan scroll IG, Facebook, tengok artis mana yang cantik. Kita nak try lah follow, try nak ikut perkembangan, ikut apa yang artis-artis tersebut buat. Ya, okey. Dan ada satu tajuk, nama topik kita untuk segmen ini adalah cantik di pertengahan usia. Kenapa tutup? Tutup mata tetamu kita bersama dengan Liza Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan segmen jenayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ke tajuk dia? Ingatkan tajuk macam beginilah pengairan hidup. Tak bukan. Salah tajuk lah sebenarnya. Kalau tahu tajuk ni tak datang, malu lah. Alah, kenapa nak malu? Sebab ramai datang usia tu macam dah lebih pada setengah dah ni. Tak, tapi sebab kita nak cerita mengenai kecantikan Liza Abdullah. Cantik ke? Oh, cantik ke? Ya, cantik. Allahu Akbar je ya. Sebab kita untuk mengekalkan kecantikan di pertengahan usia ni adalah sangat susah. Subhanallah, ya Allah. Tapi mungkin Kak Liza nak ceritakan sedikitlah apa sebenarnya antara rahsia-rahsia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lah ya. Tadi datang-datang macam terkejut juga sebenarnya. Sebenarnya tajuk ni amat berat lah bagi kakak sebab satu pujian tu adalah satu benda yang membuatkan kita rasa iya ke, ataupun kadang-kadang kita memang bila orang cakap tu kita rasa satu pengiktirafan. Tapi kalau nak kata topik dia cantik di pertengahan usia, pertengahan yang mana nak tanya tu? Dari 10 ke, daripada 20 ke, daripada 100, nak tahu juga. Betul, sekarang ni kan kita tengok berdasarkan wajah Kak Liza ni, nampak macam umur awal 30-an. Alah, tipu ni. Fiona memang kaki kipas. Tipu. Kalau takkanlah tak. Yang tipu. Okey, kalau 30 nampak sekarang tipu. Takkan berberlakon semalam yang nipu ni. Tak, saya cakap tak tipu. Okey, dengar betul-betul penjelasan Fiona. Nampak wajah macam 30-an. Tapi umur sebenar Kak Liza adalah 57 tahun. 57. Dah masuk tahun baru Tapi kalau kata 57 daripada orang nak tak nak I dah nanti. I baru nak cakap umur I 37 tahun. Tak apa, kita edit, kita cut yang tu. Ya, tak apa kita. Okey, kita nak kembali kepada menjaga kecantikan tadi tu. Tak boleh serius sangat lah. Macam this cannot lah serius. Mana ada serius daripada tadi tak serius ni. Okey, berbalik kepada kita punya rahsia tadi tu. Saya tak tahu nak cakap lah. Saya nak cakap tu, saya tak tahu orang anggapan apa saja pada saya. Kalau orang kata betul, alhamdulillah. Nak kata rahsia, tak tahulah. Mungkin saya ni, kalau yang kawan-kawan tahu umum tu, saya suka Allahu Akbar. Saya suka menceriakan orang, saya suka menghiburkan orang, saya suka bagi orang ketawa. Ya, insya-Allah. Walaupun kadang-kadang diri kita nangis kadang-kadang. Sedih kat belakang. Fikir pasal apa tu? Fikirlah, biasalah kehidupan kita ni kan ada tunggal terbaliknya, ada tapi tak payah kita fikirkan masalah. Tapi kalau kita berbalik kepada isu tadi, sebenarnya saya bersyukur pada Allah, berkemungkinan besar ya Aziz ya. Siapa dik maklumlah kakak ni Fiona cantik sangat, nama saya puji tadi umur 30. Sebab zaman kakak nama Fiona tak ada Melah, Ramlah, jadi Fiona tu tak wujud. Jadi kakak nak belajar Fiona. Okey, mungkin lah, ataupun kakak ni tidak mengamalkan, kita tidak menyentuh peribadi orang lain, tapi kakak tidak mengamalkan benda-benda macam saya tidak merokok, walaupun kawan-kawan sekali saya tidak, kadang kawan-kawan merokok kan kecil hati pula tak because kakak memang umur 25 tahun dah belajar menjaga kesihatan dari segi suplemen. Maknanya umur 25 tahun saya akui kat sini, jangan anggap benda tu remeh, tapi sebenarnya pemakanan tambahan memang perlu. And bila kita makan sesuatu makanan tambahan, orang akan cakap, okey, sampai bila nak makan ni, hak berapa? That's why kita kena kerja kuat, kita kena rajin cari rezeki lebih supaya kita tak kedekut untuk membeli benda-benda yang untuk meningkatkan. Kita ni bekerja kadang sebagai pelakon kan, tidur tak cukup dengan cahaya mataharinya, dengan cahaya lampunya, dengan make upnya. So saya percaya pemakanan tambahan memang membantu. Dan kalau kita ada rezeki, tidak ada istilah kalau makanan tambahan tu kita anggap macam kita makan nasi, you kena ambil hari-hari. Dia kena spend untuk diri lah. Yes. Macam Kak Liza tadi cakap kan, sibuk, berlakon, lepas tu kena makan sihat dan sebagainya. Adakah Kak Liza sendiri pun mengamalkan exercise dan sebagainya? Mungkin yoga kat rumah. Dia tengok badan ni macam nak mengaku selesai, macam orang tak berapa percaya sangat. Macam mana nak tipu ke, cakap betul. Okey, kita try tipu sikit. Kamera ni memang nampak gemuk lah kat luar. Tak ada lah. Mana ada? Angle ni salah lah. Ini dekat TV kan dia ekstrakan beberapa saiz. Memang saja pakai besar supaya tak nampak susuk tubuh, sebab itu tak baik sebenarnya untuk orang tua macam I. Okey, berbalik kepada soalan I cannot.
You kan apa soalan tadi ya? Soalannya Dah adakah lupa Kak Liza? soalan. Saya pun dah lupa. Okey, selain Kita 1 jam tak apa. Sebab Kak Liza kan sibuk syuting dan sebagainya kan. Lepas Exercise. tu, Okey. Saya exercise. tak nafikan masa sekarang memang dah 50-an. Saya rasa semua wanita di luar sana, lelaki pun, kita akan rasa 30 tahun kita rasa macam confident. Kita takkan rasa pertukaran ketara sangat. Sebab saya bersalin anak pertama 25 tahun, tak ada diet, tak ada apa, kurus je. Okey je. 29 anak kedua tak ada fikir. Tetapi bila menjelang umur kita 30-an, masa tu tidak ada anak pun tapi dah mula rasa sedikit. 30-an sebelum 40 saya ada satu, saya masa tu menjadi kata orang tu test bruta produk kecil lah. So, Ini anak akak ke? Ya, anak ayah sundut. Elok tak Nampak macam kan? sebaya. Elok Alah, macam alah, maknya, alah. elok macam maknya. Nak cakap ke nak tengok anak sekarang ni? Okey, cakap. Okey, memang at one time memang pergi gym, semua memang menjaga. Itu kita tak nafikan, sebenarnya perlu. Tetapi kita kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu, kita jadi alasan. Tak ada masa lah. Sebenarnya kita memang kena exercise. Tetapi tak dinafikan, dah umur 50-an kita akan rasa satu benda yang sangat-sangat berbeza. 40-an berbeza, 50-an berbeza. Tetapi untuk 50-an, saya tahu saya tidak boleh terlalu kurus sangat, tak bagus sangat pun. Tetapi saya rasa sepanjang kita syuting tu pun satu exercise. Sebab kadang berjalan pagi sampai ke malam. Kadang-kadang budak-budak muda tanya, dapat energi daripada mana? Bekerja daripada pagi sampai... Kenapa ketawa macam Siapa yang ketawa tadi? Siapa kata Siapa yang ketawa tadi? Siapa ketawa pasal Suara yang gelak cakap tu pasal budak-budak budak tu. muda. Tak baik tau. Kerana budak-budak appreciate. Dia tu akak dapat energi kat mana. Tapi mungkin pemakanan lah. Pemakanan tambahan. Ni. Apa tu? Kita punya mental lah. Betul. Kita kena fikir yang baik-baik lah. InsyaAllah. Okey, untuk kita sentiasa positif. Okey, sebab Tapi saya Aziz pun elok juga ni akak tengok ni. Alamak. Ini kenapa ni live ni? Ini live dah. Peran kita kat luar patutnya. Okey, kita cakap pasal tadi dah lupa dah persoalan tadi. Positivity. Ya, pasal positif. Yes, Saya kenal Kak Liza dah lama. Ya, betul. Saya tahu yang Kak Liza sentiasa positif. InsyaAllah. Apa jadi pun. InsyaAllah. Ada masalah kat tempat syuting ke apa ke, Kak Liza adalah sentiasa positif. InsyaAllah. Jadi, macam mana untuk kita kekal positif? Okey. Dekat mana-mana tu, Kak Liza? Itulah, memanglah benda tu kita cakap memang mudah. Tak macam contohlah ada masalah. Kadang kita kata jangan fikir lah. Tapi kan kita fikir balik ataupun sebab kita nak, bila kita bekerja dalam sesuatu keadaan dalam tim, kita memang tak suka ada benda-benda yang negatif-negatif. So kalau kita sebagai tua di situ menggalakkan benda-benda negatif, akan jadi negatif. So saya bawa kaca sebab saya fikir macam ni. Kalau kita terdengar benda buruk, apa kita buat? Kalau kita fikir, kita mencari, kita mengorek. Contohlah, dia ni kata dia ni, kita cari. Apa kita cerita dapat? belakang. Apa kita dapat? Kita takkan dapat jawapan pun. So insyaAllah slowly, bukanlah baik sangat pun, slowly kita buatlah satu benda walaupun perit, tapi kita telan dan kita serah pada dia. InsyaAllah kita rasa macam dah finally dia ada. So fikir macam tu lah. Akhirnya pun walaupun kita mengadu kat kawan, walaupun kita merintih, walaupun kita menangis sekali makan lepas tidur ke apa benda, takkan menyelesaikan masalah. Sebab at one time saya juga mengalami keadaan yang tak boleh tidur, macam-macam serabut kepala. Tapi saya fikir Allah uji saya, sebenarnya tak. Akhirnya kita kena buat satu keputusan bahawa segala-galanya memang dia bagi kat kita. So kita mintalah kat dia balik. Betul. Macam ustazah tak kat sini salah. Tapi dia macam cakap karakter hari ni tau. Dia ada karakter jahat, dia ada karakter baik, karakter terai lelaki. Lepas tu kereta mak tiri. Sebagai perempuan memang ada perasaan menerai. Apa salahnya? Tak salah. Okey, tapi kan tadi kita dah cakap pasal positif, tapi kita tahu watak Liza Abdullah dekat dalam drama kadang-kadang watak jahat. Kan? Dah keluar dah. Dah keluar dah, nampak dah keluar dia. Kita ni bukannya baik. Manusia ni jangan cakap lah. Dia tetap ada ada setol hati tu kan. Kadang-kadang kita turun naik tu tetap ada. Tapi kalau berlakon, of course lah sebagai pelakon, kita kan jadi orang lain. So saya ni pula ada satu sifat yang saya kenal diri saya kena puji lah. Saya kalau buat sesuatu, saya boleh ke puji. Boleh. Okey. Tadi you puji jadi saya tak salah puji tak, kan I puji sendiri. I puji sendiri. Saya ni alhamdulillah dah dalam industri dah almost dari 40 tahun dah sebenarnya almost. Saya bersyukur pada Allah, saya kalau buat sesuatu kerja tu, saya memang ada sifat yang mesti buat bersungguh-sungguh, mesti buat yang terbaik. And kalau berlakon watak jahat tu, macam saya akan buat sejahatnya. Macam tu, memang rasa macam gugam, macam nak lampai. Macam ni lah, gegam. Macam tu. Itu saya. Jangan buat muka. Tapi
kita berlakon kan teknik. Kalau Fiona jadi anak I, kalau nakal aku pijak-pijak. Memang kena ni. Dia tak buat jahat pun dah kena pijak ni. Saya baru puji kakak. Rewind balik. Itu lakonan. Tapi berbalik kepada tadilah, memang sesuatu yang saya buat tu baik watak sedih ke, watak jahat ke, watak baik sangat pun, sebagai pelakon saya rasa saya tak perlu cakap pun, umum dah tahu, ramai pelakon kat Malaysia ni tahu bahawanya sebagai pelakon kita kena buat sesuatu yang kita dapat rasa. Bila kita dapat rasa, of course penonton akan rasa. Begitu juga bila kita bercakap dengan kawan-kawan, keluarlah habis, walaupun benda tu perit, kebenaran itu pahit, cakaplah, luahlah. Suka tak suka kena luahkan. Betul. Itulah dia kan. Bila kita bercakap benda yang positif, kita bercakap benda yang elok, kita sendiri akan rasa happy and sihat. Bila kita sihat, kita akan happy. Betul. Panjang je, tapi dia punya point dia adalah kita kena tapi happy. Ni berapa jam program ni? Dah nak habis dah. Dah nak habis dah. Tak puas lah. 3 minit je. Tak puas lah. Okey, kita nak tanya Liza Abdullah punya perkembangan terkini lah. Mungkin nak cerita apa drama terbaru ke ataupun apa Alhamdulillah, filem terbaru syukur pada Allah sangat-sangat, masih lagi diberi, walaupun dah tua ni kan. Alhamdulillah pekerjaan tu masih ada lagi, dan insya-Allah saya selepas Akasia yang ini kami punya next Akasia insya-Allah di TV3. And seperti umum tahu 7 hari tu pun insya-Allah dengarnya kabar-kabarnya insya-Allah next year akan disambung semula. So terima kasih kepada semua yang menyupport kami. Ya, insya-Allah. So doakan yang paling saya harapkan daripada penonton di luar sana, doakanlah kesihatan yang baik supaya kita dapat bekerja dengan lebih baik. Amin. Dan jangan lupa follow Instagram Liza_Abdullah. Punya follower tu tak ramai tu, 37 orang. Itu pasal mara paksa. 37 ke tu? 374k lah. Tak ada lagi. Tak apa, yang paling pentingnya ramai kenal Kak Liza dah. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih Itulah Kak Liza. dia. Seorang yang sangat cantik. Allahu Akbar. Wah, di pertengahan usia kita boleh dapatkan tips-tips. Nak kata pertengahan dah lebih berpertengahan dah ni. Tak bagi kita memang pertengahan. Kat situ je. Alright, kita ucapkan terima kasih kepada Liza Abdullah. Telah sudi bersama dengan kita. Congrats sebab dah dapat 2 menantu. Alhamdulillah, setahun sampai 2. Alhamdulillah. Terima kasih sangat ya, dan terima kasih Aziz, terima kasih Fiona. Minta maaf ya kadang-kadang kita ni bercakap lupa dunia kan. Ya, betul. Tapi itulah dia seorang Liza Abdullah. Dan anda semua terima kasih kita ucapkan kepada penonton Borak Kopitiam yang follow kita dekat Facebook, yang tengok kita daripada pukul 8 tadi dekat TV3. Jangan lupa minggu depan masa dan juga surat tentunya saluran yang sama, kita akan bersiaran dengan host-host yang lain pula. Betul. Hari Sabtu dan Ahad pukul 8 pagi sampai 9.30 pagi. Kita jumpa lagi. Saya Haziq Husni. Saya Fiona. Dan ini saya Liza Abdullah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Macam aja dia pengacara lepas ni.